ambil air ni yang bermanfaat ambil lah. Kalau rasa tak betul, tegur-tegur lah. Sebab kita pun belajar juga. Okey, tanpa saya yang mengajar ni, siapa nak ajar? Tu je. Sebab kita ni ada niat yang baik untuk mengajar orang. So apa yang kita tahu ini, apa yang kita dah lalui awal sebelum yang lain-lain ni kita share. Sebab banyak orang ada ilmu tak nak share. Macam ada emas. Padahal esok mati tak tahu pun. Kau berlagak macam engkau tahu semua, padahal kau cikgu, kau selalu sini sana. Tak berlajang, tak perlu kemana, cukup channel saya. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Apek, orang dari Ahmad Motorworks. Okay, hari ni hari Jumaat, macam biasa kelas kita kelas sempoi-sempoi. Sekejap, tembak hari ni. Okay. So hari ni kita nak cerita lagi. Lemak. Okay. Hari ni kita akan cerita sikit satu bab je. Okay, macam tadi saudara kita dah cerita pasal force rope. Basic force rope dah tahu dah. Okay, maknanya ada yang tahu, ada yang tak tahu, dan ada yang tahu dan menambah lagi ilmu, menambah lagi kekuatan lah. Okay. Semoga bermanfaat untuk bab-bab yang tadi tu. Tapi yang kali ni saya nak explain lebih lanjut lagi tentang sistem enjin ni lah. Okay. Iaitu bab pengapian, bab kuasa. Okay. Atau bagi ignition, spark, ataupun apa-apa percikan yang melibatkan bahan bakar. Okay. Bila ada percikan, tak ada bahan bakar pun dia tak ada bakar. Maknanya dia perlukan ignition untuk membakar air fuel ratio, iaitu nisbah bantuhan. Tak kisahlah nak pakai RON 97 ke 95 ke nitrogen apa benda ke, asalkan ia boleh terbakar dengan nyalaan spark, itu adalah dipanggil bahan bakar. Okay. Kalau air itu boleh terbakar, ia akan dipanggil bahan bakar. Tapi air tak boleh bakar. Okay. Boleh faham kan? Bahan bakar adalah bahan yang boleh terbakar. Kalau masukkan kayu dalam tu boleh bakar, boleh jadikan bahan bakar. Okay. Itu sebagai contoh. Ini kita panggil lebih senang gas lah, gas. Okay. Letak spark dia dah akan meletup. Okay. Kita dah panggil bahan bakar. Okay. Untuk mewujudkan satu ignition yang bagus ataupun perfect, kita tak dapat rasa pakai tangan dengan tepat lah. Maknanya ada juga orang set degree CDI, ECU pada programming lah, dengan rasa pakai tangan. Mungkin dia dah pro ataupun dah mempunyai pengalaman 10 tahun, 20 tahun. Tapi kita yang baru dah masuk dalam dunia penjenderaan ni, macam mana kita nak ambil masa sampai 10-20 tahun? So kita tak perlu. Hanya kita perlu ada apa? Dyno machine. Okay, faham? Dyno machine ni dia sebenarnya nampak lebih jelas, dan siapa yang baru beginner pun tak perlu mengambil masa yang lama untuk faham bab ignition ni. Okay? Siapa yang kata boleh rasa pakai tangan, mungkin dia ada tahap-tahap, dia punya level yang power lah, rasa yang hebat lah. Mana kita orang biasa-biasa ni memang susah nak dapatkan HP ataupun perubahan kuasa dalam bentuk 0.5 HP, 0.3 HP. Kita boleh rasa pakai tangan, maknanya kita hebat kita. Sebab kalau kat dyno pun, siapa yang dyno tu pun tak berapa nak rasa sangat. Cuma yang perbezaan yang kita nampak adalah pada graf. Okay, nak nampak mana pada graf, jarang you nampak ke? Tak kami nampak. So yang ada hanya ada pada mesin dyno. Itu pentingnya dyno dalam bab pengapian ni. Okey, macam mana kita nak tahu pengapian tu kita tu elok dalam buat evan ke, ataupun litat ke, ataupun memang dah tepat-tepat. So memang dah penjelasannya adalah naik tadi. Okey. Sekarang ni kita nak ceritakan pasal BTDC, Before Top Dead Center. Before Top Dead Center itulah terjadinya spark. Dia bukannya semasa TDC, dia bukannya semasa ATDC, dia bukannya masa bottom up dan apa-apa sekali pun lah. Dia terjadi pada before top dead center. Kalau kita setting CDI pun, apa-apa sekalipun pengapian, dia akan tulis berapa sekian jumlah BTDC. Berapa yang kita nak letak pada CDI ataupun kod yang tertentu pada paparan laptop, macam interface dia, kita nak masukkan program tu, berapakah nilai BTDC yang perlu kita letak. Okey, boleh faham tak ni? Ke terlampau laju ke? Boleh faham? Boleh, confirm? Boleh faham kan? Okey, nombor BTDC tu contohnya 30, 28, berapa? 20, 45, before top dead center, apakah nombor tu?
Apakah nombor tu? Nombor tu adalah darjah. Okay, degree. Sebelumnya top dead center. Kita panggil before top dead center. Bermakna, okay, kita gendut sikit. Sebab cerita-cerita pun tak nampak. Okay, tu apa merapu je. Right, so kita panggil sini ada TDC. Okay, TDC. TDC. Stand for top. Right? Kita akan dalam center. Center boleh RE boleh tu ada ni. Kau ambil English apa kan? Ha? RE ke ER ke tak tahulah. Ni aku nak English ni English British. Boleh lah, tak kisahlah, saya akan faham. Okay? So, explanation yang pertama tadi, yang basic tu, muka 5 tu faham Okay, sekarang ni kita nak cerita before top dead center tau. Ini sekarang dah top dead center. Apakah yang terjadi masa top dead center? Top dead center ni. Okay, contohnya ini adalah block. Okay, contoh ini adalah block. Ini head kita lah. Kalau macam ni lah buat senang. Maksudnya ini adalah top pada bongkah tau, pada blok tau. Tak mungkin kita pasang piston sama juga dengan blok. Tak ada gap. Tak mungkin. Confirm knocking je. Confirm melanggar head. Pasal-pasal head terbang. Takkan boleh. So piston dia akan bawa ini. Contoh ni lah. Ni ada lah sikit. Berapa kau pasang satunya. Contoh lah. Kita ambil kat sini lah ada. Ini sebagai lakaran dia. 0.8 mm. Contohnya lah. 0.8 mm. Contohnya lah. Masuk gasket 0.3 mm. Bla bla bla. Jadilah 1.1 mm. Betul lah aku kira. Pokok salah beritahu lah. Alright. So ini adalah piston. Piston. Ring. Ada ring, gombor-gombor betul. Merasap dan sebagainya. Alright. Okay. Ni tu. Kalau dia load. Tak boleh lah. Apa ni? Ini. Ini ke sini. Ini ke sini. Okay, ini ada contoh. Okay, sekarang ni tengah top dead center sekarang. Top dead center. Adakah spark dia masa sekarang ni? Ini ada plug, ada plug. Ada plug. Dia tak mungkin sekarang ni dia tengah bentuk kosong. Sekarang ni kita panggil kosong. Atau kita panggil tensi terus lah. Sebab dia dapat bentuk. Sekarang ni, pada CDI, untuk menghasilkan api, dia memerlukan pada before top dead center. Bermakna dia ada pada keadaan bila? Keadaan mana? Keadaan piston sedang melakukan naik. Mana? Rang. Okay. Ini ada spark. Ada plug. Plug dia. Okay. Ini bahan bakar. Kalau tak ada bahan bakar, saya kata kat dia. Tak ada bahan bakar, nak bakar apa? Tak nak bakar udara je. Tak boleh. Lepas motor tak hidup. Lepas tu banyak orang buat motor tak hidup. Dia tak tahu kenapa. Sebab dia tak tahu macam mana nak menghasilkan power. Macam mana menghasilkan kuasa. Kuasa tu yang menghidupkan motor. Kalau tak ada spark ataupun tak ada bahan bakar untuk menghasilkan power, so motor tu taklah sampai mana pun. Tolaklah. Sini sampai ke utara pun. Utara sampai selatan pun. Takkan boleh hidup. Magic lah boleh hidup. Cuma tak bateri boleh lah. So kalau kita ni menggunakan dalam kuasa yang menggunakan air pump, mesti kena ada nisbah bantuan petrol ke, nak pakai nitrogen apa benda pun, tak kisah, asalkan dia boleh terbakar. Okey, inilah kejadian untuk menghasilkan api. So apakah yang kita set pada CDI? Contohnya lah, kita beli CDI. Contohnya kita ambil CDI Malay Bengkel. Okey, MB. Contohnya MB punya CDI. Okey, dia ada mod. Tahu dah ada berapa mod? 0 sampai 8. Betul. 0 sampai 8 mod. Okey, 0 ni tak pakai sebab dia dah cut api. Kat mana cut api tu? Ke korang main, sebab dia dekat je lah. Tak tahu macam mana dekat. Tak tahu. Kau cakap api ni tiba-tiba hilang. Start api dia padamkan. Tak boleh. Walaupun api padam dah spark, mesti ada start, mesti ada sikit. Tapi dia memang tak ada langsung. So dia memang cancel pada map kosong. Memang tak ada langsung. Tu dia panggil anti-tap. Anti-tap ni dia hilangkan api. Bermakna ada apa sekalipun bahan bakar, contoh air fuel itu, nisbah bantuan ada dalam ni, tapi tak ada api, tak ada spark, tak ada siapa yang nyalakan.
takkan jadi semua, takkan jadi ke depan. Keluarlah minyak. Start still lagi melakukan dalam video yang apa? Yang sama, masukkan. Okey, masukkan. Itulah intake. Dia still lagi melakukan intake. Dia still lagi masuk. Dia still lagi compress. Okey ni mapatan lah. Dia still lagi melakukan apa? Puasa. Still lagi melakukan kerja ni. 4. Oh dah. Kau campur ni Melayu English andai. Okey. Dia masih lagi melakukan 4-4 ni. Tapi apa yang miss kat sini? Apa yang miss pada sini? Pada kejadian kosong ni. Dia tak ada spark. Spark ni dia tak ada. So macam mana nak hidup? Inilah kita panggil troubleshoot. Okey, macam mana kita nak hidupkan motor ni? Macam mana? Kenapa motor tak hidup? Okey, kita dah berapa kat kereta kita start. Biasa kita akan tutup exhaust dulu. Kita duduk tengok ada minyak. Oh, okey, memang betul lah. Bukan tak ayam. Memang betul. So, memang tak boleh start sebab kita tertaruh pada map kosong. System ni. Memang sampai lembab tak boleh. Sebab dia dah set dah memang tak ada api. Okey, boleh faham itu. Macam mana? Kenapa tak ada api tu? Tu nak tanya. Pernah fikir tak? Kenapa tak ada api? So, main beli air kosong pun tak kosong. Tapi kita tak pernah tahu pun. Maksudnya kita tahu lagi bagus sebenarnya. Okey. Sama ada dia advancekan betul-betul api tu ataupun dia letakkan api. Contohnya lah kita ambil. Kita ulang balik pada degree CDI. Okey, CDI, MB contohnya 1 hingga 8. Ada api, ada map dia. Dia ada map tersendiri. Mungkin dia start daripada 20. Perakhiran dia pada 8k RPM. Dah akan jadi berapa? 19. Degree tau. Degree ni adalah BTDC. Before Stop Dead Center. Nampak kat sini. Kalau kita tengok crank ni, kalau kita tengok lah. Okay, bearing diecam. Kalau tengok crank memang tak ada nombor. Crank memang tak ada tulis apa pun. Kita tak ada conteng pun TDC, BTDC. Yang perlu kita tengok adalah pada bearing degree wheel. Okay, degree wheel tu adalah nama bearing, bukan diecam. Diecam tu nama kecil. Okay, sebab bearing degree wheel ni kita boleh taruh dekat tusuk. Takkan tusuk nak panggil diecam, merepek lah. Tusuk tak ada, betul. Tusuk tak ada cam. So kita panggil itu adalah degree wheel. Nak tengok mana BTDC ni? Mana kita akan jumpa? Siapa yang tak pernah tengok degree wheel, siapa yang tak pernah buat diecam, siapa yang tak pernah buat dial pulse, pulse tu, dia takkan jumpa punya huruf ni TDC. Lepas tu macam selalu kita sembang, macam selalu kita explain pada bab-bab sebelum ni, kita dah cakap BTDC, TDC, TDC kita tak pernah tengok pun kat jalan raya. Sama kita hidup ni kita tak ada pun, TDC belok kiri, tak ada, tak pernah nampak. So kat mana kita tengok? Kat bearing. Kecuali kita tengok band ACDC ataupun ACD mana? ACDC ni. Itu ada. So kalau tengok TDC, BTDC memang tak ada. So boleh faham. Okey, kita berbalik pula. Macam mana? Kita cakap tadi. Okey, 20, 19. Okey. 20 degree before top dead center ni adalah 20 degree sebelum dia mencapai habis. Piston luas sampai di atas. Contohnya kat sekarang ni lah. Contohnya kita set pada 20. 20 ini contohnya daripada 0.5k RPM 0.5k RPM sampai 7.9 lah k RPM. Kita pakai degree 20 degree lah before tak center. Okey, contohnya sekarang ni bila kita tengok kat sini, contoh kita ada satu jarum lah. Jarum untuk kita tengok kat sini. Sini nombor dia 20 lah, 20 sebelum dia sampai ke top dead center. Semasa inilah kejadian dia spark, berlaku dia spark. Okey, kena faham. Okey, ada berlakunya 20 degree ni, 20 degree 20 darjah sebelum top dead center berlakunya percikan api. Tapi hanya berlaku 20 degree percikan api ni sampai berapa? Sampai 79 je. 9k RPM dia. RPM. Okey, semakin laju kita perluas, semakin lama kita rem, semakin kuat kita rem, semakin kuat putaran enjin tu, RPM naik, dia akan turun degree tu. Dia akan jadi 19. Pada bila? Pada 8k RPM. RPM dan ke atas. Sebab kita yang set.
Okey, contohnya MB. Melebengki yang set. Dia yang bagi kilang dia yang set. Okey, aku nak sekian contohnya lah. 20 degree pada 0.5 kRPM sampai 7.9 kRPM. Aku nak lepas tu kita nak lambatkan sikit. So, boleh faham bab ni? Ini adalah kita punya sendiri. Macam sekarang ni dah ada keluar radio. Sebelum ni kita pakai BRT. Kita boleh adjust pakai laptop. Kita boleh pakai apa panggil tu? Benda yang lebih mudah macam laptop lah. Kalau tidak kita pakai dekat-dekat tu agak susah. Sekarang ni kita dah ada lebih mudah, lebih moden, kita pakai laptop. So kita boleh set ikut macam mana kita nak. Macam mana kita nak tahu karakter enjin tu kita nak pakai berapa degree. Kita tak boleh buat apa, hanyalah pada dyno. So kalau kita berbalik pada sini, ada graf dyno, kita tengok contoh je lah. Okey, kita ambil map 1. Contoh yang kita ambil untuk mudah, kita ambil juga sedia MB. Okey, map 1 kita tengok, kita run. Bang, dah akan pergi mana? Okey, kita try pula map yang kedua. Mana dia pergi? Contoh yang map kedua, dia lebih kurang je, sikit je. Tapi dia turun, dia tak naik. Map ketiga try lah, okey. Map ketiga, lagi turun. Bermakna kita nampak semakin besar api tu dia tak nak. Okey, semakin besar degree tu. Okey, contohnya 20 ni map 1, 22 map 2, 24 map 3. So semakin besar nombor degree tu, dia semakin tak nak. So buat apa kita nak ambil? Kita ambil lah yang tamu ni, kita pakai yang tamu ni. Sebab tu kita jangan cakap kita semakin besar kita punya api, motor kita semakin laju. Jangan gimbang tu, kita memang tak tahu. Sebab yang perlu kita tahu adalah kita naik dyno, kita tengok apakah perubahan pada horsepower. Ini penting horsepower, nak tengok mana horsepower jalan raya. Siapa yang ada ilmu macam tu? Boleh kita nak belajar, kita tak nak beli mesin dyno. So memang kita kena ambil inisiatif, kita perlu ambil satu panggil tu teknologi yang ke depan untuk memudahkan kita. Sebelum ni mungkinlah kita tak ada dyno, nak beli mahal. Tapi kita test atas jalan, kita rasa lebih kurang je. Kalau melibatkan satu dengan perubahan 5 HP, mungkin dia kita boleh rasa. Kita boleh rasa, okey map 1, kita bantai. Okey, map 1 saya dah try terus map 8. Satunya map mungkin macam ni. Naik berapa? 40 HP contohnya. Masuk map 8, tiba-tiba kita tengok, map 8 patutnya lagi kuat. Tapi kita pakai map 8 sebab tu api besar, kita rasa, api kuat, motor kuat. Sebenarnya kita buat apa ilmu yang pesok. Bukan sebenarnya. Kita nak set api pada mesin tu sendiri. Nak tahu macam mana, kena naik dyno. Okey, contohnya ini map 1 dengan map 8. Kita try map 8, tiba-tiba je dapat 35. Confirm kita akan rasa motor tu berat, tak boleh belah, dropping lah macam-macam. Okey, contohnya kita ambil lagi mudah. Okey, contohnya ini yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga. Tiba-tiba 40 ni kita pakai map yang kedua, dia berlaku sikit. 39.9 HP. Siapa sini boleh angkat tangan boleh rasa ni? Nak belajar juga. Macam mana nak rasa 0.1 HP tu? Dan kita kena tahu, walaupun 0.1 HP berbeza map 1 dengan map 2, ini adalah benda yang sangat banyak. Sebab apa kita sangat banyak? Okey, kita mana lagi nak pergi? Okey, contoh kat sini. Okey, balik sini lah. Mana untuk kamera di sini ni. Ambil. Okey, contoh ni lah. Kita cakap, 0.1 HP je. Ya, betul 0.1 HP. Tapi kita tak tahu dia punya acceleration. Faham? Pecutan motor. Kenapa dia cakap, kau sama je HP aku, kau 40, aku 40. Kau 39, kenapa motor kau laju, kamu motor ke depan? Ya, sebab kau silap tentang acceleration. Okey, memang betul 0.1 HP. Okey, tengok. Sini 40 HP. Contohnya map 1. Kita pakai pula map 2. Saja try. Kita naik dyno, 20 di atas sini 39.9 HP. Bang, 1 HP bang, apa dah pergi. Sebenarnya kita rugi banyak ni. Pada mana? Kadar pecutan. Kalau kita tengok pada graf, pada RPM, sini RPM dia 5K. 5K lah turun kat sini. Kita dah ketinggalan kat sini dah berapa dah? Belum lagi kat sini, belum lagi kat sini, belum lagi kat 7 RPM, 7K RPM.
Walaupun kau 1 HP tapi dia melibatkan banyak kadar kekuatan enjin. Sedangkan pada 5k RPM contohnya kat sini, kita dah boleh dapat 20 HP. Tapi disebabkan kita pakai map lain, kita dapat kat sini berapa? Kadang-kadang boleh jadi kat sini 18 HP. Nampak ujung je. Kau nampak tak apa ni yang kita sembang ni? Kau nampak tak apa ni yang aku nak tunjuk ni? Kau nampak? Kita rasa macam kau 1 HP je ujung. Memanglah ujung. Tapi banyak orang main daripada bawah. Mana ada orang sprinter main daripada game 4? Kau pernah tengok? Sprinter daripada game 4? Pernah? Betul. Mesti daripada game 1. Kadang naik ni graf ni berapa kali? 4 kali. Contoh 4 game. Pam. 1 HP je bang. Tapi bila 4 kali jadi berapa? Perubahan kuasa dia. Kuasa 4 HP. Contohnya kita ambil darab 4 kali tu tadi. Pam. Kau tak mungkin orang tarik dia. Kau 1 game 4 kau 1 game 4 Hanya lagi. Pokoklah kau nak buat sendiri. Betul dekat? Nampak macam sikit. Tu pentingnya mana? Dyno. Dekat naik dyno. Kau nak suruh aku nak rasa pakai tangan. Aku tak tahu. Kalau kau boleh rasa sendiri, kau rasa kan? Try ya, 1 minit 8. Betul dekat? Bang, naik dyno lah. Baterai M3, baterai M4. Nasib kena lah. Betul dekat? Janganlah kita mindset dalam kepala. Semakin besar api tu, semakin besarlah nombor before tak ada center. Okay? Mana tadi? Mana nombor tadi? Hilang lah. Okay. Ini BTDC. Jangan fikir semakin besar nombor tu, motor kita semakin power. Tak mungkin. Tak semestinya. Sebab ada gak motor yang spek jet road yang kita buat, naik dyno. Mat dia pakai kecil je. 1 je. Pakai mat 3, mat 4, graf ni jatuh. Out. Dia tak nak. Motor makin stress. Siapa yang naik dyno selalunya tahu. Bila kita cerita pada orang yang tak tahu ni, dia buat tahu. Sebab kita dah naik dyno. Bukan cakap kita pandai, sebab kita dah lalui. Lepas tu kita nak share. Kalau kita cakap kita nak pandai, aku pun tak nak share. Dia aku tak ruang kan. Boleh faham? Lepas tu kita nak share, kita nak buka mata supaya kita faham. BTDC ni mana? Apa ni BTDC ni? Kenapa orang cakap, oh bang, kita dah pakai sedia kuat. Aku tak nak cut off 12, aku nak cut off 14. Sampai tu motor buang sampai 14,000 RPM. Nak tanya, 10k RPM boleh tempuh dia sampai. Jangan lagi pak. Okey tu, kurang kamu dulu. Alright. So ada apa nak tanya tak? Sebab kadang aku takut terlompat ataupun terlampau advance ataupun terlampau ke depan. Sebab aku cerita tu aku cakap, aku satu bab ni. Tak tersentuh lah cerita ni. Aku nak cerita benda lagi ni. Aku cerita pasal api. Sebab mungkin ramai tahu, mungkin ramai pada YouTube, pada IG tahu aku banyak main api. Macam mana nak buat spark letup? Macam mana kita dekat ni tak ada api? Litat kan dia? Contoh je lah. Ini graf kita, graf api kita lah. Graf kita, api kita. Bla. Daripada 1k RPM 1k RPM sampailah 10k RPM. Okey. Contohnya lah, kita bagi nampak mudah lagi. 1k hingga 7k lah. Okay. 7k kita set sini pada 20 degree. Ujung kita rasa macam tak try ya. Tak try tengok dyno, tak try. Try turunkan sikit. 7.1 dah akan pergi 7.1k sampai ke 10k. Kita try 19. Contohnya nak turunkan sikit. Okey. Ini contohnya memang ada pembakaran sebab still lagi ada api. Macam mana kita nak buang api tu? Nak bagi dekat off, nak bagi dia letup, nak bagi orang kata nak rumble idle, nak letup, nak macam meriam, nak apa benda lah macam cakap apa anti-lag. Betul lah macam cakap anti-lag atau macam voice suku. Okey, sedangkan kita pakai carburetor. Macam mana kita nak jadi macam FI? Tak susah mana kalau kita belajar basic. Kita cakap, tu yang penting basic. Tu penting kita nak ajar. Sedangkan kalau kita nak cerita nak buat letup dekat YouTube, nak cerita pada orang lain, senang je. Okey bang, degree sekian-sekian abang buat. Tapi dia tak faham apa dia buat. Dia tak faham. Dia sekarang tu okey Apik kata okey 4 sampai 8k RPM. Okey, map dia semua kita turun negatif 30 degree. Negatif 30 degree. Maknanya kita hilangkan terus dia punya dari radar. Maknanya si dia tak dapat detect mana api dia. Okey, boleh je aku buat ni. Akan jadi letup sebab dia akan jadi macam ni. Map kosong. Dia tak ada api. Bila tak ada api, kau bancuh lah macam mana pun minyak kau bancuh lah macam mana pun udara kau pun, tak ada spark, dia takkan nyala. Dia akan keluar. Kau cakap dia akan lalui juga benda ni. Dia akan lalui juga benda ni. Dia akan masuk ke FR.
dia akan melakukan kompres. Tapi yang ni dia tak ada. Exhaust still lagi ada. Kuasa je dia tak ada. Sebab apa? Sebab kita dah buang. Mana? Oh tadi ni. Mana? Ha? Mana dia? Atas. Bagi. Ada tadi buang api dia. Hilang. Ni. Dia tak ada api. Pada bila tau? Dia tak ada kuasa ni, tak ada ignition ni. Pada bila tau? Sebab kita set ni. Pada ni tak ada api tu. Itu yang kita kata boleh buat letup. Itu yang ramai yang tak tahu. Aku boleh dia ajar. Bang, buka laptop. Ni lah bang, buat ni. Sampai bila mindset nak yang dua? Bagi sinyal lain, tak boleh buat. Bagi isu lain, tak boleh buat. Bagi benda lain yang ubah sikit dah tak boleh buat. Sebab dia perlu tahu ada TDC. Dia perlu tahu ada BTDC. Spark tu, macam mana nak munculkan spark tu? Macam mana nak hilangkan api? Tapi melalui kerja ni juga. Still lagi sama. Maknanya dia sedut lagi, dia kompres. Kuasa jangan bagi lu, dia keluarkan. Maknanya dia masuk bahan api, dia keluarkan bahan api. Dia masukkan bahan api, dia keluarkan bahan api, tapi tak ada kuasa. Boleh faham tak? So, yang tak ada tu, dia akan buang pada exhaust. Bila adanya gas-gas dalam ruangan exhaust tu, tiba-tiba lah pada 4 hingga 8K ni tak ada api ni, RPM kita akan jatuh. Contoh je lah, kita bagi nampak lagi. Kita rem, RPM kita akan naik sampai 6K RPM. Okay? Okay, 6K RPM ni still lagi ada mode. Okay, contoh ini mode 1. Kalau 6K RPM, kita ambil tadi, contohnya mode lah, mana tadi? Pening kan? Okay, ni 20 degree. 6K RPM ni 20 degree. Ini max 1. Tiba-tiba lah kita buat switch, masuk max 2. Max 2 yang mana? Max 2 yang tak ada api ni. Kita hold RPM ni, mana dah beri 6,000. Kita switch mode, pergi ke max kedua. Tiba-tiba pada 4K RPM ni dia tak ada api. Ini map kita. Semasa dia melalui 6K RPM ni, tiba-tiba kita tekan, pum. Maknanya kita tahu dekat 4,000 hingga 8K RPM ni, 8,000 ni, api tak ada. Bila tak ada api, dah akan macam nak terpadam. Okey, tapi still lagi ada kuasa ni. Still lagi ada jalan kerja ni. Ada intake, ada kompres, kuasa tak ada, exhaust ada. So, dia akan keluar bahan api ni pada exhaust. Dah akan keluar. Motor macam nak padam. Tapi bila dia sampai mana? 4K RPM ni. 4K RPM ada api. Apa akan jadi kalau ada api tiba-tiba? Pernah main lighter tak? Lighter, kita ambil, kita tekan kat tangan. Pernah main? Kita buat jadi pom. Apa yang akan jadi? Dia ada macam gitu kan? Macam macam obor. Okay, boleh faham? Cuba kita ambil lighter, kita buat ni. Tanpa kita ubur gas, ada tak benda yang ni? So sama macam tu. Exhaust, kalau kita jalankan yang sama, kuasa ada, map yang sama semua ada, exhaust tu kosong. Tak ada bahan api yang tak terbakar. Maknanya semua yang dah terbuang. Lepas tu bila kita padamkan api, dia still lagi keluar betul juga. Dia still lagi sedut FR dia still lagi sedut. Ulang lain kali ni, tak faham tak tahu juga. Okay, dia still lagi kompres. Kuasa tak ada sebab api tak ada. Okay, so dia akan keluarkan bahan api tadi FR tu pada exhaust. Bila exhaust dah terkumpul, macam kita buat tadi tu, okay, lighter, kita ubur gas ni, tiba-tiba kita tepak, pum, apa akan jadi pada exhaust? Dia akan jadi pressure. Bila pressure dia akan menghasilkan ketupan. Itu kita kuat. Dan tu kita dekat, kita explain banyak kali, kita punya map tak sama dengan orang lain sebab kita je tak rosak engine. Tak rosak engine. Kita melalui jalan yang sama. Cuma api dia terpadam. Kenapa kita nak kata enjin kita stres? Sedangkan api tak ada. Yang melibatkan stres, yang melibatkan kuasa adalah api. Still lagi enjin sejuk sebab masuk intake. FR ni gas, petrol sejuk. Kalau kena tangan, apa yang kena tangan tu, rasa petrol tu panas, pelik lah tangan ni. Kenapa? Ada masalah. Sebab petrol rata-rata kita pegang semua sejuk tu. Kamu juga, bila masuk ni sejuk. Soalnya sejuk, dia hasil dia pum, tu letupan. Kecuali dia pakai exhaust plastik, tutup, exhaust tutup.
Ya, itu dia masalah. Ada ke sini orang pakai isolasi? Tak ada. So tak ada masalah. Kau buat tu, buat je tu. Jangan jadi monyet. Kau buat 10 minit kan tu dekat stesen minyak apa ni kan, dekat mana-mana. Buat try, pong. Banyak kau stay 6 RPM ni. Nanya kau tak boleh tu, dah hendak nama tu. Kau tu cakap, bang, saya boleh tu tak bawa bengkok ke? Kau cerita lah, kenapa bawa bengkok pula? Buat kau floating kan? Tak payah buat letup pun, dah boleh bengkok lah kalau buat kau floating. So, apakah idea dia nak membantah kita buat letup ni problem lah, buat bengkok lah, kerja meletup lah, apalah. Dah tunggu 6 RPM ni kau bantai 10 minit situ. Kau tak buat letup ni, jam juga kau. So, nak buat letup ni, buat, boleh. Tapi jangan lama. Nak buat pom, okey, jalan lah. Main kau sekali-sekali main letup lah. Kau main 6 minit, tak payah pun, tak payah buat letup pun lah, jam lah. Sebab dia apa? Dia cakap tak faham. Dia tak faham. Okey, sekarang ni aku cerita ni mungkin terlampau fact sangat. Okey, ada apa nak tanya? Sebab ni hanya buat PDC ni. Supaya faham. Buka. Sekejap bang, tengok sekejap. Asal tak apa bang? Tunggu tak apa? So, ada siapa nak tanya tak? Sebelum aku post dekat ni, ramai sangat nak tahu ni. Bang, kenapa macam mana buat wire letup? Macam mana wire letup? Kita CDI pun tak ada, tak boleh sambung. Ada nak angin ni. Tu aku ajar ni. Aku sekadar bukannya nak mengajar buat letup. Aku nak ajar bagi dia faham. Kenapa dia kata pek? Ada kata ni, ada kata. Siapa orang kata tu atas sini? Kita nak belajar. Mungkinlah kita silap nak SP kita silap kan. Tak belajar juga. Mungkin kita terlalu pandang boleh kita bodoh. Tapi kita SP ni faham tak? Logik tak? So kalau ada apa nak kena, siapa nak tengok tak kena, roger lah kita. Sebab kita ni sedang mengajar. Kalau kita ajar salah, orang lain yang mengajar, yang belajar salah. So apa yang aku tahu ni, apa yang aku belajar kat Dino, benda yang aku buat ni, so far aku buat letup lah. Tak pernah lagi meletup dalam motor aku. Pokoklah orang lain yang meletup, aku tak tahu macam mana dia buat. Atau kita explain benda ni. Kita explain, kita kena tahu 1, 2, 3, 4 ni. Apa benda yang kita adjust pada CDI? Apa benda yang kita adjust pada CDI? Kita padamkan api. Still lagi minyak masuk. Apa nak takut? Buah bocor. Apa benda buah bocor kan? Tu nak tahu. Buah bengkok. Apa benda buah bengkok kan? Macam tak ada relate langsung. Bukan kita nak marah. Nasihat. So ada siapa nak tanya? Tanya. Sebelum aku tanya. Nampak macam faham je ni? Baik. Kalau AMP kan, dia kosong dia mati hati kan. Ya. Tapi kalau 8, Ya. dia tak ada kira apa betul dan Ya. tukar kosong dia boleh letup ke? Pernah tengok tak aku Deno? Okay, pernah tengok aku Deno CDMB? Ya. Dia akan hasilkan letupan. Kalau 8, okey, contohnya kita dah pakai 1, 2, 3, okey, kita bla-bla-bla, kita try sampai 8. Bila enjin tengah running, aku tukar pada kosong, aku tukar pada 1. Sini dah akan sebab. Siapa yang biasa tengok aku Deno? Ya. Dengar CDMB meletup semasa motor tengah running, tapi nak kosong, tiba-tiba aku tekan pom kat 1, dah akan letup. Itu yang ramai tak tahu. Sama juga macam orang kata, okey main kunci. Okey, pom. Tapi dia tak tahu benda dia buat. Dia betul, memang kita buat sama. Tapi sampai bila kau nak main sampai loose kunci kau tu? Tak masuk akal. Sedangkan kita boleh beli switch. Buat switch berapa ringgit sangat? RM1.5, RM3. Berbanding kau nak main kunci-kunci, dah. Ada kopok motor aku. Padahal kau main sampai loose. Dah kata orang nak curi motor dia. So tak logik. So kita lahirkan benda ni supaya budak-budak ni faham apa ni yang kita explain ni, dia faham apa dia buat. Dia faham, dia tak takut. Dan dia faham. Lepas ni jangan bercakap CDI ni dulu. Aku tak payah ajar CDI lain dah. Kau tengok je CDI tu boleh mapping, semua boleh letup. Sebab tu aku boleh cakap, aku boleh buat 24 step, 52 step CDI BRT sampai orang seberang Indonesia pun PM aku suruh ajar. Aku nak ajar apa? Kau dah kelahiran sana kan, kita orang seberang. Nak ajar pun aku rasa segan. Aku cakap tunggu bang, nanti kita dah ajar. Bila mas, saya tunggu ni mas. Macam mana Rumble Idol. Rumble Idol boleh kita ajar juga, tapi dia perlukan praktikal. Sebab kita kena adjust. Dia kena adjust minyak dia, kena adjust dia punya pilot. Pilot tak kena, tak boleh. Motor bawa bocor, tak boleh. Ada macam-macam. Sebab tu Rumble Idol ni susah kita nak speed. Sebab kadang-kadang yang buat tu mengharapkan asal tak boleh. Dah kecam aku pula, apa cerita mengerut, tak jadi. Sampai berasak motor aku buat tak boleh. So kita tak nak, benda satu susah. Tapi yang ni insyaAllah boleh jadi.
Kau pakai ganti standard ke, kau tembak bulan ke, bintang ke, planet Mari ke, Pluto ke, benda ke, planet Namek ke kan. Besita-besita kau tembak kan. Dia akan jadi juga. Patut jadi basic. Patut orang yang tahu pemotoran, dia tak pelik aku boleh buat tu. Dia tak pelik. Dia tengok lah, Apek buat ni, aku tak buat. Tapi dia hormat aku. Tak apa, Apek kata Apek nak explain tak apa, biar dia explain. Dia bagi lalu kan. Dan mungkin cara aku explain, lebih budak faham. Berbanding dia yang faham, dia explain terlampau advance, lagi budak-budak tak faham. Kau cerita apa ni? Dia tak detail. Macam aku detail. Ada siapa yang tak faham? Dia terlampau pack sangat ini. Sebab kita cerita pasal baru di sini. Before tak ada cerita. Pasal degree. Macam kita cakap lah, degree ni bersesuaian dengan engineer kita. Karakter engineer kita, CC engineer kita, operation berapa tepet kita set, berapa last valve intake menyentuh permukaan head. Maknanya start je intake tu tutup, itu berlakunya kompres yang sebenar. Itu yang perlu tahu. Mana orang pengiraan, campak je dyno. Tahulah orang dyno tu buat. Tahulah nak ajar dia. Tahulah, settle lah. Tapi ni bagus orang pakai CDI yang ada mapping, bukan je CDI besar. Kita tahu CDI ni apa ni bang? CDI contohnya orange tie, pink tie ke, blue tie ke, tak kisahlah benda pun. Tahu CDI tu tak ada kat okey 14,000K, 14K lah, 14,000K bang. 14K 14K RPM. Contohnya kat off. Sampai ke motor kau 14K RPM. Orang rem tengok 13 apa jadi? Tak senyap motor. Sembang banyak. Sembang banyak. Cakap aku nak bang ada tak CDI tak ada kat off? Aku nak CDI aku ada kat off. Asal kau nak pakai CDI yang kau tak ada kat off? Aku pun beli. Aku lagi takut CDI aku tak ada kat off. Siapa yang main motor, siapa yang tahu selalu naik dyno takut. Kalau macam ni aku nak kedekat kat sini, aku kedekat kat sini. Dia nak ada kat kat situ sebab nak jaga enjin. Nak jaga enjin sebab kita tak tahu. Masa kita memanglah naik graf. Tapi pada 12K ni dia dah start turun. 14K kat sini ya. Kau ni graf kat sini. Ini 14K RPM kau tahu. Enjin kau dah nak berapa lah kau. Dia dah nak tahu lagi lah. Okey, bang saya tak nak kat RPM. Okey, kita bagi. Ni ambil. Main kau 14K RPM. Main lah, main dengar. Tengok boleh ni. Ataupun jadinya floating. Contohnya floating. Spin bar kau dah pakai lembik. Pakailah spin tinggi-tinggi. Contohnya lah, pakai spin bar standard. Pakai game tinggi-tinggi. Naik sampai 13. Cut off. Padahal dia valve dah macam apa dah tu. Tak payah, jangan. Kau okey, bang, kau bang. Ada tak CDI yang tak kau? Okey, 14. Pantai. Senyap. Betul lah masalah. Sebab tak ada ilmu. Nak CDI tak ada kau. Nak CDI tak ada kau. Padahal tak tahu BTBC tu apa. Merepek. Banyak merepek. Banyak ni ustaz Facebook. Ni ustaz Instagram. Ni cikgu sini, cikgu sana. Campur, jadi rojak, pantai, makan. Tu. Dia pun. Tawar, rasa manis, rasa pahit, rasa masin, rasa ingat gula-gula tu. So, kita nak set enjin ni, biarlah enjin tu sedap, enjin tu lembut. Sebab tu kita beli dyno, orang panggil soft dyno. Kita dapat motor tu lembut, tapi keluar power. Daripada kau kata, okey bang nak set bobok. Set bobok ada lah. Bobok tong nak pergi. Benda ni. Sampai bila kau nak buat set bobok ni? Sehari, 2 hari boleh lah. Baca-baca helikopter. Singgit. Ni apa bro? Tak sebab kan, orang nak mesin yang lembut, tapi keluar power. Okey, banyak aku janji, banyak aku cakap, ada certain motor yang set bobok ni membangau ni. Membangau sebab apa? Lambat. Acceleration dia lambat gila berbanding motor yang clean. Okey, nak padam kat mana? Adik abang, rambut tak cukup besar. Buruk besar. Okey, contohnya lah, kita ambil 1 gram. Sebab korang tak nampak kalau aku bercerita ni. Okey, contohnya lah kita ambil bobok. Okey, bang saya nak set bobok. Okey, apa boleh buat? Set bobok. Okey. 40 HP, motor buang power, itu 78 mm, block. Aero ini, jack apa? Jack 20. Kita keluar lagi tu, contohnya lah. Tapi ada sambungan ni, bang saya tak nak, saya nak check clean je. 40 HP juga, sama. Tapi dia, dia dah melalui frasa bobok ni. Dia faham tak? Dia faham tak? Masa yang dia sampai titik A ke titik B tu, walaupun top speed yang sama, kau 18, aku 18, kenapa aku set bobok
tak boleh belah, kau set clean, kau depan. Kenapa? Sebab bangau. Bangau. Dia kata, dia tak lawa benda. Dia main buat je. So, A ke B memang sampai top speed yang sama. Contohnya kau ni di BL 210. Tak sikit lah. Kasi bosan 1918, 210. 210 juga. Tapi yang peliknya, motor yang tak set bobok ni 100 meter ke depan. Yang ni kat belakang. Sebab saya set bobok. Tak. Oh nak lewat bobok memang kena pergi. Apaan? Sampai bila macam tu? So ubahlah mindset. Tolonglah ubah mindset. Sebab kita tak tahu. Ada lagi satu part, satu lagi graf yang lain. Okey. Motor dia memang kena bobok sebab ada certain part yang berat ataupun power yang perlu melangkaui RPM tersebut. Contohnya lah macam ni. Bobok. 40 HP. Ada certain motor yang dia clean tapi 40 HP juga. Tapi dia kat sini. Memang nampak dah bobok. Tapi dia terus on. Lepas tu dia kelopong cepat. Sebab ada karakter engine yang macam tu. Dan orang yang melalui fasa ni pun, dia sebenarnya tak nak bobok pun, tapi terpaksa. Sebab pakai cam yang berat, CR yang kurang, tak apa-apa, masalah. Berbanding orang yang memang dah clean lah, motor ni dah clean pun. Bawa pun sedap pun. Bang, nak lebih lah. Okay. Masuk pilot besar, masuk ni besar, masuk tu besar. Dalam duit besar semua pergi Petronas, pergi Petron, isi minyak. Motor tak ada lagi. Buat apa? Buat tak faham. Kepentingnya, belajar. Ini pun buat kisah. Okay? Faham? Ada yang tak faham? Berapa lama dah aku explain ni? Ingat anda 10 minit saya dah lebih ni. Kau boleh faham tak? Jelas tak bang? Jelas tak? Kalau saya ada ngaruh kat benda yang tak faham ke? Kecil, kau senyap masa faham tak? Ke bawa faham? Penting tak faham jabat ni? Ke apa yang kata tak payah macam ni, aku buat lah ni, email ni, masuk je, include negatif. Ke macam tu yang nak senang kan? Tak faham tak perlu? Perlu faham ke tak perlu faham? Itu perlunya. Perlunya ada teori untuk kita praktikalkan dia. Sebab kalau kita ada teori, kita tak praktikalkan dia, takkan jadi. Tahu je, aku tahu, orang buat lah. Biar tengok. Takkan jadi benda itu. Dia mestilah dia kena tahu dan dia perlu buat. Dan ruginya bila orang tu buat tapi dia tak tahu. Apa kita ni, malah aku stick kat dunia ni. Okay, apa macam ni lah. Tapi dia tak tahu apa nasihat kita yang sebelum tu. Jangan main 6 minit. Lepas 10 minit. 6 kps 10 minit. Sebab dia skip. Dia skip video yang kita nasihat-nasihat tu. Boleh, okay, aku nak make apa ni. 9 minit lebih ke, main tu. Buat. Tapi dia tak dengar apa yang kita explain. Sebab dia kata 10 minit korem, buat tu 10 minit dengan korem biasa je. Mana yang rosak dulu sebenarnya? Secara logik. Yang biasa. Motor pandang nak mampu. Mungkin nak kita run 10 minit ni. Sebelum 10 minit, jalan yang biasa ni 8 minit dah hancur lah motor. Engine macam dia dah. Contoh lah. Nampak seram sikit, orang tak takut. Tapi bila kita malah tutup ni, sebab kita kat dia. Kejap ada api, kejap tak ada. Mungkin jadi 9 minit. Rosak, tetap rosak. Janganlah membabi buta. Nak main letup, nak main event, okey, siapa motor paling kuat? Korem motor. Kau dah jack, dah lah jack. 4 kaki. Pakai blok. Kau sebelum nak nampak tu lah. Pakai siri tepi, bypass semua ada korem. Bom. Satu stadium dengar. Satu senyap. So tak perlu ni. So nak main ni suka-suka tak perlu. Lepas tu kita explain, kita nak buat ni, kita nak bagi tahu satu Malaysia. Kita nak bagi tahu semua yang nak buat datuk ni, buatlah datuk. Tapi kena ada benda law lah. Kena tahulah motor ni benda. Motor memang panas. Motor memang boleh buat kerosakan. Letup memang boleh buat kerosakan. Tak buat letup pun sama juga. Sebab kau rem motor ni. Kau rem ke, kau tak rem ke, tetap letup. Tapi kalau kau rem kosong, aku buat letup, motor kau lagi letup awal daripada kau main letup. So ini lah kita nak explain. Supaya kita boleh publish, orang tengok, orang boleh faham. Pokok lah ada yang terkurang ke benda, boleh ada siapa nak tanya ke. So boleh faham lah main letup ni benda. Boleh faham kan? Boleh faham lah main letup ni benda. Sebab dia still lagi, macam kita ikat ulang kali tadi, dia still lagi melalui fasa yang sama. Engine tu running, tapi api lah dia. Macam kita tadi, paling senang perumpamaan tadi kita kat lighter tu lah. Sama ada kita terus
Mana nak pergi keluar lagi. Sebab dia memang normal. Tapi bila kita tekan, dah tutup. Sama macam kita. Simple. Okey, kita faham. So ada apa lagi nak tanya pasal bab lain yang kita belajar? Kalau nak ajar bab lain ke benda ke, ada nak apa panggil? Nak kemukakan idea dia lah. So topik akan datang, mungkin tentang popek nak kecilkan sikit lah. Tak faham lagi lah. Boleh je request. Kita akan explain lagi. Sebab kita nak explain semua ni, bagi korang faham. Mac laptop ni, apa benda Mac laptop tu? Apa ni Apek kata dia sanggup bagi sedia radio free? Siapa yang boleh reveal? Siapa yang boleh beritahu? Benda ni jangan. Sebab kita dah jawab awal lah. Janganlah korang yang 10 minit. Kita jawab awal. So, kita tak lagu. Siapa nak buat lah tu. Semoga bermanfaat lah. Dan kita bukan sekadar bagi Mac laptop, kita bagi ilmu macam mana nak buat laptop tu. Pada bukan sedia radio je. Apa sekalipun. Apitech ke, orang kata tu, Alibaba, Cita Power. Apa benda yang boleh mapping, apa benda yang ada switch, apa benda yang ada mode, boleh buat untuk ikut kita yang suka. Okay, boleh faham? Kan? Okay? Ya. Alright, boleh faham semua So, kalau boleh faham semua, saya sudahi dengan terima kasih semua. Okay? Kalau ada terkurang, boleh komen kat bawah. Okay? Kalau kita publish kat YouTube ni, kita boleh komen kat bawah. Boleh tegur secara personal, boleh WhatsApp ke, DM ke, benda ke. So, kalau ada yang nak tahu lebih lanjut ataupun terlampau advance ataupun terlampau pack sangat video untuk kali ni, tak faham, tak buat apa, saya akan play balik kan, ulang balik kan. Kalau kita nak cerita pun tak mungkin cara yang sama juga, so akan jadi lain. So sebelum kita mati ni, kita share dulu, semoga bermanfaat. So terima kasih semua, bye, assalamualaikum, jangan lupa subscribe, like and share. Right. Kalau channel ni bagus, jangan lupa beritahu kawan-kawan. Ini bagus. Mantap. Loceng. Lepas tekan loceng. Mantap. Okay, nice. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.